أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati dan diraikan Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Nafi bin Husain Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan ahli panel kerana hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu, serta Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli kampus surau, pimpinan masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersama-sama kita memohonkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita hidayah dan taufik sehingga dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah untuk menunaikan solat maghrib secara berjamaah, disusuli pula dengan majlis ilmu, kemudian kita beristiqamah dalam menyimak rumah Allah dan juga dalam menuju majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini tajuk khusus kita adalah tentang soal jawab fiqh posri. Jadi pasti yang diikuti kalangan kita ni adalah soalan-soalan yang masih terpendam dalam tajuk jawapan lagi. Dan alhamdulillah pada malam ini kita beruntung bersama Fadil Ustaz, mudah-mudahan dapat memberikan kita ilmu dan dapat buat persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan insya-Allah. Dan konsep program kita pada malam ini kita terus kepada persoalan. Jadi pada soalan pertama ni saya akan mulakan soalan daripada saya dulu sebagai moderator, yang Ustaz akan mulakan mukadimah dan menjawab soalan tersebut, dan setelah itu kita akan mulakan soalan-soalan daripada hadirin dan hadirat sekalian insya-Allah. Baik. InsyaAllah pada untuk soalan pertama, jadi ada benda soalan yang sering ditanya setiap tahun, iaitu masalah niat Ustaz. Jadi macam manakah kadar wajib niat puasa Ramadan, dan adakah dibolehkan kita niat sebulan, dan macam mana pada perempuan yang haid, adakah boleh diniat sebulan pada malam pertama? Sebab ada benda yang biasa sering kita dengar bahawa syarat niat sebulan ni mesti pada malam pertama. Kalau tidak malam pertama, tidak boleh syarat boleh niat untuk sebulan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Said, Allah Subhanahu wa taala wa waffaqahu lima yuhibbu Allah. Terima juga kepada para imam, Bilal, pengurusi surau ahli jawatan kuasa, para penganjur muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan soalan yang diajukan kepada hal yang berkait dengan niat puasa, secara khususnya niat puasa sebulan. Baik, jadi sebelum daripada kita jawab tentang niat puasa sebulan, yang pertama sekali, apa yang perlu kita sebut adalah puasa ibadah. Setiap ibadah dia perlu kepada niat. Hadis yang cukup masyhur yang kita dengar semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih bagi keduanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu perlu kepada niat. Jadi puasa perlu kepada niat. Puasa pada bulan Ramadan dia ada beberapa hari. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari, dan kadang-kadang ada orang puasa 31. Ada orang puasa 31, ada orang puasa 24 hari. Ada orang puasa wajib pada bulan Ramadan 31. Nanti kita akan bincangkan datang bagaimana kedudukan dia, ada perbincangan dia. Jadi kadang-kadang puasa 29, kadang-kadang 30 hari. Pandangan majoriti ulama bahawasanya setiap hari pada bulan Ramadan wajib kena niat, dan tidak memadai satu niat untuk puasa sepanjang Ramadan. Ini pandangan majoriti ulama. Kerana ibadat puasa setiap hari adalah ibadat puasa yang berasinan. Dia tidak terikat antara satu sama lain, dengan maksud
diselangi di antara puasa hari yang pertama, puasa hari yang kedua dengan perkara yang membatalkan puasa, dicegah bersama. Ada cegah-cegahnya. Maksudnya boleh kita makan, boleh kita minum apabila terbenam matahari. Dan apabila terbatal mana-mana hari pada bulan Ramadan, maka hari yang tidak terbatal tetap sah. Jadi oleh kerana setiap hari pada bulan Ramadan, puasa adalah ibadat yang berasingan, maka atas pandangan majoriti ulama tidak sah, bahkan mesti setiap hari kena berniat. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama, dan boleh kita juga kata sebahagian kecil ulama, yang mengatakan, yang berpandangan bahawa saja puasa sebulan Ramadan boleh memadai dengan satu niat. Pandangan ini adalah pandangan dalam mazhab Maliki. Kerana mazhab Maliki melihat bahawa puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Wajib dilakukan secara berterusan. Maka setiap puasa yang wajib dilakukan secara berterusan, maka memadai satu niat. Dalam mazhab Maliki menyebut memadai satu niat untuk puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Bagi orang yang puasa pada bulan Ramadan, oleh kerana puasa pada bulan Ramadan wajib dilakukan secara berterusan, maka memadai satu niat menurut pandangan mazhab Maliki. Untuk orang awam, ketika dia ditanya ustaz ataupun dia belajar, ustaz kata boleh satu niat untuk puasa sepanjang Ramadan, maka sudah mencukupi bagi dia. Tak perlulah tanya mazhab-mazhab Malik. Tapi orang yang menyampaikan hal itu adalah seorang ustaz yang melalui disiplin ilmu. Maksudnya dia mendalami, dia belajar. Dia belajar. Baik, apabila orang tersebut, ustaz tersebut khabar kepada dia boleh berniat memadai satu niat untuk sepanjang Ramadan, maka dia boleh beramal dengan apa hak yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Soalan ni, adakah disyaratkan niat sepanjang Ramadan dilakukan pada malam pertama? Dengan makna kalau sekiranya perempuan yang haid datang haid pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kering, maka telah terlepas waktu untuk dia berniat satu niat untuk sepanjang Ramadan. Jawapannya tidak. Bagi orang yang tidak ada haid, orang yang tidak ada halangan untuk berpuasa, maka dia niat pada malam pertama untuk puasa sepanjang Ramadan. Manakala perempuan yang datang haid pada malam pertama, maka niat untuk berpuasa sepanjang Ramadan tidak memadai untuk dia, kerana keesokannya dia tidak berpuasa. Dan boleh kepada perempuan tersebut menurut pandangan mazhab Maliki adalah dia berniat untuk hari yang berbaki daripada bulan Ramadan dengan satu niat, kerana hari yang berbaki daripada bulan Ramadan untuk dia juga wajib dilakukan secara berterusan. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ucapkan kepada Puan Ustaz atas jawapan sebenarnya tadi. Jadi jelaslah berkaitan dengan niat. Jadi kita buka soalan kepada hadirin dan hadirat sekalian, kemungkinan ada soalan. Kalau tak ada soalan, boleh tak lah. Dengan kita ni banyak buat soalan orang miskin. Cuma kita buka dulu. Jangan hadir. Tak ada soalan. Dia kalau dia musafir tapi itu base selepas subuh, boleh dia luar juga. Ibu Zab, Ibu kita tadi apa ni? Sudah Islam. Ada masalah bagaimana kita nak cara kita nak menghayati bulan Ramadan ni, dan juga kita nak tambah amalan kita pada bulan Ramadan. Dan soalan yang kedua, bagaimana amalan kita buat pada bulan Ramadan nak istiqamah pada bulan-bulan yang seterusnya. Allah. Tiga soalan. Soalan yang pertama berkenaan dengan orang yang bermusafir pada bulan Ramadan, yang mana yang dia keluar daripada rumah setelah daripada subuh. Soalannya, adakah boleh dia tidak berpuasa pada hari tersebut ataupun tetap wajib dia berpuasa?
Baik, kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Sesiapa yang sakit di kalangan kamu ataupun dia bermusafir lalu dia berbuka, maka diwajibkan kepada dia berpuasa pada bilangan hari yang lain. Berpandukan kepada ayat ini, kata ulama fiqh, orang yang bermusafir apabila cukup syarat-syarat dia, maka boleh dia berbuka dan tidak wajib kepadanya berpuasa. Orang yang bermusafir apabila cukup syarat-syarat dia, boleh dia berbuka dan tidak wajib dia berpuasa. Cuma wajib dia kena qada balik pada hari-hari yang lain. Syarat yang pertama, mesti permusafiran tersebut adalah permusafiran yang harus, bukan permusafiran yang haram. Permusafiran yang haram, dia tidak boleh mengambil rukhsah daripada syarak kerana permusafiran tersebut. Permusafiran harus. Contoh permusafiran, perkataan permusafiran harus ni adalah permusafiran yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh masuk dalam permusafiran yang harus. Nak keluar saja permusafiran yang tujuannya untuk melakukan maksiat. Lagi tengok konsert Blackpink tu dia, tak tahu apa lagu. Contoh, lagu pada bulan Ramadan, dilangsungkan konsert tersebut pada bulan Ramadan. Maka sebenarnya perjalanan tersebut adalah perjalanan maksiat, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah untuk berbuka. Baik. Yang pertama, perjalanan harus. Yang keduanya, perjalanan saat itu perjalanan yang jauh, cukup bermarhalah. Kalau keluar daripada sini sebelah kaki pada dulu sini. Sebelah kaki ya? Betul, sebelah kaki. Kalau sebelah kaki nak pergi ke Cengkering, nak pergi Cengkering, sampai kat Polegan tu, dia buka puasa dah situ sebab dia bermusafir. Itu tak boleh, sebab dekat. Mesti permusafiran yang jauh, cukup bermarhalah. Okey, dua. Yang ketiganya, yang pun jadi sebut oleh ulama, sebahagian ulama fiqh, dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama, bahawasanya dia bermula daripada awal puasa dia telah bermusafir. Bermula daripada awal puasa, awal waktu berpuasa saat itu dia telah bermusafir. Awal waktu kita berpuasa adalah apabila keluar fajar. Jadi apabila keluar fajar dia telah bermusafir. Jadi bermakna orang yang memulakan permusafiran pada pagi hari, contoh pada bulan Ramadan lah ni, contoh pukul 10 pagi, pukul 11 pagi, maka puasa pada hari tersebut wajib diteruskan atas pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kerana puasa pada hari tersebut berhimpun padanya bermukim dan bermusafir. Orang yang bermukim wajib kena puasa. Orang bermusafir harus berbuka. Apabila berhimpun padanya wajib dan harus, maka diutamakan wajib berbanding dengan harus. Maka untuk bagi dia, untuk hari tersebut, wajib dia kena meneruskan ibadat puasa. Berbeza dengan orang yang pada permulaan waktu puasa dia telah bermusafir, maka boleh dia berbuka untuk hari tersebut. Wallahu a'lam. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua berkenaan dengan macam mana kok kita nak tampak amalan dalam bulan Ramadan. Kita nak tampak amalan kita dalam bulan Ramadan. Sebab kita ada sebahagian daripada orang kita, sebahagian, bukan semua, sebahagian Ramadan ke, tidak Ramadan ke sama dia. Dan ada sebahagian yang lain, ada sebahagian yang lain masuk bulan Ramadan, mereka dapat meningkatkan amalan dia. Dan kita dapati peningkatan amalan pada bulan Ramadan dilakukan oleh sebahagian masyarakat kita jelas, nyata pada awal Ramadan. Oh surga, masjid penuh, laki puan, budak-budak penuh. Biarlah budak orang kencung dua tu, nak ayatnya meriah je penuh. Malam pertama, kedua, ketiga, datang sampai seminggu, separuh tiga. Sampai seminggu datang, sampai seminggu. Datang sampai 15, balik macam biasa. Kalau nak tambah pula belakang tu, akhir tu kalau nak sibuk dengan baju gaya, nak sibuk dengan kuih. Kalau sibuk dengan kuih, sibuk dengan lasik, baju gaya, orang puan pun sama juga, tak ada dah. Kurang ada masjid, orang lelaki pun lebih kurang kok, sama je. Jadi soalannya bagaimana kalau kita nak meningkatkan
amalan kita pada bulan Ramadan? Ini sebenarnya soalan yang cukup comel sebenarnya. Bagaimana untuk kita meningkatkan amalan kita pada bulan Ramadan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab secara ringkas. Sebenarnya jawapan secara ringkas yang pertama sekali, apakah punca daripada kita tahu dengan kebaikan yang kita buat? Ataupun apakah punca ataupun asbab kita ni dak mani dan tahu dengan ibadah-ibadah? Okey, tu kita cari punca ni. Jadi kita cari punca jangkit dulu. Sebab benda apakah masalah kita jadi tahu dengan ibadah? Dia punca daripada kita tahu dengan ibadah adalah kerana maksiat. Kerana maksiat, apabila kita melakukan maksiat, maka ibadat jadi tahu. Orang hafal Quran, orang yang jaga baca Quran, kadang-kadang ada sebahagian daripada orang kita ni dia ada wiri. Setiap hari dia baca Quran, mungkin orang yang hafal Quran mungkin baca sampai satu juz. Orang yang tak hafal Quran mungkin dia akan baca mungkin belas hari. Dia jaga sembahyang, benda sembahyang sunat. Memang dia ada rutin dia, wiri dia. Sekejap je. Pergi tempat-tempat tertentu je. Tempat terbuka ke orang buat. Dia balik jadi lain, jadi tahu orang. Jadi rasa malah lah, rasa berat lah. Dah tahulah takut ambil seorang je rasa. Orang lain tak. Saya kapal liwan pergi ke. Jadi benda-benda maksiat tu jam mata pada tahulah. Jadi apa cerita benda yang pengalaman kita. Benar tak? Rasa gitu. Benar. Ambil kurang kita pun. Baik, itu kita cerita pengalaman kita. Jadi, apakah punca daripada kita tahu terhadap kebaikan, terhadap ibadat, terhadap maksiat? Okey, persiapan yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah. Itu persiapan yang pertama. Jadi, persiapan yang pertama adalah kita kena bersihkan hati kita. Kita kalau dalam orang belajar ilmu tasawuf, dia panggil kita ada tahliyah atau tahliyah. Dia tahliyah ni, dia sebelum dan selepas daripada tahliyah, kita kena bersihkan diri dulu. Kita nak pakai baju comel, kita kena mandi dulu. Lawa dulu, najis-najis, kotor-kotor kita buang dulu baru pakai baju comel. Jadi kalau penuh dengan kotor, pakai baju comel akan apa? Kotor juga. Okey, yang pertamanya kita bersihkan diri kita daripada dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia antara perkara yang membantu kita untuk bersemangat melakukan sesuatu perkara adalah kita mengetahui tentang kelebihan perkara tersebut. Apabila kita tahu kelebihan, kita akan bersemangat. Kita kadang-kadang lemah, tapi apabila orang bagi kata semangat, sebut gitu, sebut gini, semangat pula. Padahal lemah dah tak diam. Okey, jadi antara yang membantu untuk kita meningkatkan amalan adalah kita kena tahu kelebihan amalan itu sendiri. Jadi apabila kita tahu kelebihan amalan, maka dia akan membantu bersemangat untuk kita melakukan kebaikan. Dan bagaimana kita nak tahu kelebihan tersebut? Kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi dalam majlis ilmu dibentangkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan amalan tertentu, tentang kelebihan bulan-bulan tertentu. Kita alhamdulillah di Terengganu, sebelum daripada masuk bulan Ramadan, macam-macam masjid buat ambang Ramadan. Maksudnya majlis-majlis kuliah sebelum daripada kita sambut bulan Ramadan. Dalam majlis tersebut, pengkuliah, ustaz akan menghidangkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan amalan-amalan yang dilakukan kepada bulan Ramadan. Kedua. Yang ketiganya adalah kita cuba baca dan kaji sejarah salafus salih. Okey, bermula daripada Rasulullah, para sahabat dan zaman-zaman yang setelah daripada sahabat zaman tabi'in, bagaimana mereka mengisikan ibadat pada bulan Ramadan. Dia kadang-kadang kita lemah ni, tapi bila kita baca orang yang bersungguh dalam melakukan ibadah, jadi kita rasa nak ikut. Dan ikut keseluruhan pun kita akan ikut sebahagian. Okey, itu di antara perkara yang membantu kita. Yang keempatnya adalah kita kena pilih kawan-kawan tertentu. Jadi kalau kita silap pilih kawan pada bulan Ramadan,
kita akan diheret oleh kawan kita. Jadi kawan kita ni berana kalau garik kau, bukan mari surat, garik kau berana nak ngai lah, garik kau nak pergi kedai teh lah, nak pergi kedai kopi lah, garik kau lapar perut lah, garik kau duduk kat jambatan tutup naik yo. Garik macam-macam dah. Okey, jadi kita akan terikut dengan dia. Jadi kita kena pilih kawan hak yang mampu untuk mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Dia kawan adalah perkara yang cukup penting. Baik, jadi apabila kita melakukan perkara-perkara tersebut, insya-Allah kita dapat meningkatkan amalan kita pada bulan Ramadan. Dengan yang pertamanya kita bertaubat kepada Allah, perbanyakkan beristighfar, buang dulu kekotoran kagak-kagak hak dalam hati, bersihkan hati dulu sebelum kita nak pakai pakaian hak yang comel pada bulan Ramadan. Kita sucikan diri kita dulu. Yang keduanya adalah kita tahu, kita dengar, kita baca tentang kelebihan-kelebihan Ramadan, kelebihan ibadat-ibadat tertentu pada bulan Ramadan. Yang ketiganya adalah benda pula yang ketiga, dah ingat dah saat ni Yang ketiganya okey, kita baca bagaimanakah Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in apabila masuk bulan Ramadan, apakah benda yang dia buat. Okay, kita baca sejarah orang-orang dulu apabila masuk bulan Ramadan. Yang keempatnya adalah kita pilih kawan-kawan tertentu, maka insya-Allah kita dapat meningkat amalan kita pada bulan Ramadan. Kadang-kadang ada sebahagian daripada orang kita mari masjid sebab benda geng-geng dia mari masjid. Kawan dia dia hak yang lain sikit. 4 orang ni kaki masjid. Jadi kawan dia kawan dengan orang kaki masjid. Last sekali dengar dia je duduk, dengar dia duduk kaki mari masjid. Kadang-kadang kita kata ada surah buat 20 rakaat, ada masjid buat 20 rakaat. Ni sebagai contoh sahaja. Baik. Lepas daripada 8 rakaat ramai hak keluar. Tapi dia ni geng dia 4 orang tak keluar lagi. Kata aku keluar seorang duk dengung seorang atas mutuk. Tak pasal-pasal kau biar duduk lah. Tunggu sekejap. Tunggu nak sembahyang pun sekurang-kurang dapat pahala iktikaf di atas masjid sekurang-kurang. Okey. Kadang-kadang kawan dia saat itu lepas daripada sembahyang, kita baca Quran sekejap. Dia kata sibuk. Kejap aja, tunggu kejap. Tengok, dia pun terpaksa. Pada peringkat awal terpaksa itu perkara biasa. Lama-lama apabila kita didik diri kita, maka diri kita akan terdidik. Kita akan biasa benda yang pada asalnya kita melakukan secara terpaksa. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan istiqamah selepas daripada Ramadan. Gitu kan, soalan yang ketiga kan. Bagaimana pula untuk kita istiqamah selepas daripada Ramadan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi hidayah kepada dia jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali mesti kita kena mujahadah. Dan kita mesti kena kekalkan apa hak yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan kadang-kadang lepas daripada Ramadan ni masih lagi ada kemanisan ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dan dalam hati kita ada keinginan untuk meneruskan ibadat-ibadat yang tertentu yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Contoh, baca Al-Quran. Tetapi lepas daripada raya, masuk raya kedua jadi lain lalu dah. Dah raya pertama ada maksiat-maksiat tertentu yang kita lakukan. Kadang-kadang begitu, tanpa kita, bukan kita tak sedar, kadang-kadang bukan tak sedar, tapi oleh kerana nafsu menguasai kita. Dah geng-geng lama, hak puang, hak lelaki mari belakang, hanya galak sungguh. Galak sampai ke melanggar batasan yang ditetapkan oleh syarak, maka hati hak yang sudah bersih pada bulan Ramadan jadi kotor balik. Jadi kotor balik, dia jadi lemah balik. Jadi antara caranya adalah kita terus bertaubat kepada Allah apabila berlaku perkara tersebut. Pasang surut tu perkara biasa. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah seperti kita. Cuma biar ada keinginan untuk sentiasa memperbaiki diri kita supaya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kebiasaannya apa yang disebut oleh ulama, orang yang melakukan ibadat yang sempurna pada bulan Ramadan, dia akan membantu untuk dia mengekalkan ibadat setelah daripada Ramadan. Kerana ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melahirkan ibadat yang seumpamanya. Wallahu a'lam. Saya mengucapkan kepada Ustaz di atas jawapan sebentar tadi. Dan insya-Allah kita teruskan soalan daripada Dilah.
WhatsApp dan telefon. Satu soalan tentang kita tanya 3 soalan. Yang pertama masalah inhaler. Di siang Ramadan adakah perkara tersebut membatalkan puasa? Yang kedua suntikan di siang Ramadan. Dan yang ketiga masalah dia mampu berpuasa, cuma dia ada satu penyakit yang terpaksa doktor masukkan macam obat ataupun saluran wayar dalam kubur ataupun dubur. Sedangkan imam puasa, adakah perkara tersebut batal dan ada tak jalan untuk selamat puasa dia? Baik. Jadi soalan yang diajukan jelas 3 soalan. Yang mana soalan ni sebenarnya adalah benda yang baru. Benda yang baru. Tapi walaupun benda ini adalah benda yang baru, tapi dibincang oleh ulama-ulama kita. Dan soalan yang diajukan sebenarnya termasuk dalam permasalahan yang berlaku perselisihan di kalangan ulama muasarah ataupun ulama kontemporari antara membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa. Yang pertama berkenaan dengan inhaler. Adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Baik, sebelum daripada kita jawab membatalkan puasa ataupun tidak, kita nak jawab dulu benda yang asas. Orang yang lelah, orang yang penyakit asma, yang perlu menggunakan inhaler, yang perlu dia guna inhaler pada bulan Ramadan ketika dia sedang berpuasa, sepakat ulama mengatakan harus dia mengguna inhaler. Itu tak ada khilaf. Hak yang kita nak cerita tentang khilaf kat lagi adalah batal ke tak puasa. Hak tu kita nak cerita kat lagi. Asas kita kena faham dulu, orang tu kalau dia lelah, dia perlu guna inhaler pada bulan Ramadan ketika dia sedang berpuasa, sepakat ulama mengatakan boleh diguna sebab dia memerlukan. Okey, hak tu tak ada khilaf. Hak tu kita kena faham. Baik, ketika dia mengguna inhaler, adakah penggunaan inhaler saat ni tu, yang orang lelah tu guna tu lah, ia membatalkan puasa ataupun tidak? Okey, masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama masa kini. Okey, berlaku khilaf di kalangan ulama masa kini membatalkan puasa ataupun tidak. Ada sebahagian mengatakan batal puasa, ada sebahagian mengatakan tidak. Cuma hamba nak jawab menurut pandangan ataupun mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang diamalkan di tempat kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan hamba akan jawab mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, penggunaan inhaler pada siang hari Ramadan ia membatalkan puasa. Itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kerana inhaler apabila kita tekan, dia ada jirim, dia ada ain yang akan masuk ke dalam kerongkong sampai kepada paru-paru. Jadi setiap ain yang masuk ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka, ia membatalkan puasa. Okey, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ini bukan hanya pandangan mazhab Imam Syafi'i, bukan mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i saja. Bukan, sama juga mengikut kaedah mazhab Hanafi dan mengikut kaedah mazhab Maliki. Jadi kalau kita nak tengok mengikut ukuran kaedah 4 mazhab, ternyata mazhab Syafi'i, kaedah mazhab Maliki dan kaedah mazhab Hanafi, penggunaan inhaler yang membatalkan puasa. Mengikut kaedah majoriti ulama mazhab, ulang balik, mengikut kaedah majoriti ulama mazhab, penggunaan inhaler yang membatalkan puasa. Ada sebahagian daripada ulama masa kini mengatakan ia tidak membatalkan puasa, baik dengan alasan-alasan tertentu. Itu hanyalah pandangan segelintir sahaja, pandangan sebahagian sahaja. Tapi mengikut kaedah majoriti ulama mazhab, penggunaan inhaler yang membatalkan puasa. Tapi bukanlah bermaksud tidak boleh guna. Tadi hamba cerita dah, hamba tegaskan dah tadi. Penggunaan inhaler dibolehkan bagi orang yang memerlukan pada siang hari Ramadan walaupun dia sedang berpuasa. Cuma mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan puasa. Mungkin ada orang tanya, ada orang kata batal puasa sedangkan dia terpaksa tu kan. Orang lelah ni, Allah terpaksa kena tekan tau, nak uji pernafasan tau, batal kat puasa. Kita kata batal puasa. Dia bukanlah maksud kalau terpaksa tak batal puasa, kalau tak terpaksa baru batal puasa. Bukan begitu. Contoh, kita buat contoh lain untuk kita faham. Orang ni dia puasa pada siang hari, masuk pukul 4, lapar sangat. Allah, lapar sangat jadi terpaksa kena makan nasi, nak hilang lapar.
Jadi tak batal puasa. Sebab ni, sebab saya terpaksa makan nasi lapar. Tak. Tetap batal puasa walaupun terpaksa. Okey, boleh faham kan? Dia yang dipaksa, tu lain. Dipaksa orang pegang dia, tok air dalam mulut, dia tekan hidung dia, telang, kata tak batal puasa. Baik, tu kita kena faham. Jadi kesimpulan, penggunaan inhaler ia membatalkan puasa menurut pandangan ataupun menurut kaedah majoriti ulama mazhab. Baik. Jadi apabila ia membatalkan puasa, apa hak yang diwajibkan kepada orang yang mengguna inhaler pada siang hari Ramadan adalah qada balik puasa tersebut selepas daripada Ramadan. Andai kata lelah dia berterusan, kalau suruh qada tak boleh nak qada dia. Kalau suruh qada dia nak qada. Maka ketika itu tidak lagi diwajibkan kepada dia qada puasa tersebut. Bahkan apa yang diwajibkan kepadanya hanyalah membayar fidyah sahaja. Sehari secukup. Okey, itu jawapan dia. Wallahu a'lam. Baik. Yang pertama, yang keduanya berkenaan dengan suntikan pada siang hari Ramadan bagi orang yang berpuasa. Adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Sebagaimana yang hamba sebut tadi, masalah ni juga di antara masalah yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak batal puasa. Apa jua jenis suntikan? Ada sebahagian ulama mengatakan batal puasa semua jenis suntikan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan kena tengok suntikan di mana. Kalau suntikan dalam otak, bukan di dalam saluran darah, ia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dalam saluran darah, kena tengok pula. Kalau dia fungsi dia seperti fungsi makanan, membekalkan tenaga dan seumpamanya, maka ia membatalkan puasa. Kalau tidak seperti itu fungsinya, maka ia tidak membatalkan puasa. Jadi kesimpulan, mengambil suntikan pada siang hari Ramadan, ulama berbeza pandangan. Kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, apa jua jenis suntikan, ia tidak membatalkan puasa kerana ia bukan masuk melalui lubang yang terbuka. Okey, itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Dan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i yang besar, yang masih lagi hidup sekarang ni, antara ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang masih lagi hidup sekarang ni, antaranya adalah Dr. Muhammad Hassan Hito, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau dalam kitab Fiqh Siyam beliau mengatakan tidak membatalkan puasa. Dan begitu juga sebahagian daripada ulama daripada negara Syria, daripada negara Mesir. Dan ada sebahagian daripada ulama daripada negara Yaman pula tulis kitab pula, tulis buku dia semua suntikan batal puasa belaka, mengkritik pandangan hak yang mengatakan tidak batal puasa. Baik. Jadi secara ringkasnya masalah suntikan berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i, berlaku khilaf di kalangan ulama masa kini, adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak. Kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, apa jua suntikan ia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Okey, yang ketiga berkenaan dengan terpaksa masuk wayar di dalam punggung, dalam kemaluan. Okey, dalam kemaluan. Adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Baik, juga masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ulama fiqh berbeza pandangan. Baik. Jadi secara ringkasnya, kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan puasa. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan puasa. Jadi orang yang perlu masuk kamera ke wayar ke, kalau sekiranya ada pilihan untuk dimasukkan pada malam ataupun siang, maka pilih masuk pada malam hari. Kalau boleh ada pilihan untuk masuk pada bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan, pilih selain daripada bulan Ramadan. Kalau tidak ada pilihan, teruskan, tidak menjadi masalah. Namun setelah daripada Ramadan, dia qada balik puasa tersebut. Okey, itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan ia tidak membatalkan puasa. Sebaik-baiknya adalah kita mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati, qada balik puasa tersebut. Kalau sekiranya sakit berterusan, tidak sembuh, maka tidak wajib dia qada. Bahkan apa yang diwajibkan kepadanya hanya bayar fidyah saja sehari cukup. Sehari secukup. Secukup tak mahal mana, lebih kurang dalam 2 riyal je, tak sampai pun 2 riyal. Secukup sehari. Mahal daripada, murah daripada nasi dagang lagi. Nasi dagang 4-5 riyal dia ni. Setengah-setengah kedai lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita buka lagi soalan. Ada? Baik. Sekali lagi, tak dengar.
Baik. Jadi soalan yang pertama, kenapakah Allah Ta'ala mensyariatkan ibadat puasa? Okey, itu kan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan ibadat puasa? Kita dalam Al-Quranul Karim, kita ada satu ayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat. Lepas tu, dan mereka itu akan ditanya. Okey, kenapa Allah Ta'ala buat gini? Kenapa Allah Ta'ala buat gini? Okey, pada asalnya itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pada asal. Cuma setelah daripada kita tengok kepada dalil, ternyata ada beberapa dalil menyebut hikmah Allah Ta'ala mewajibkan dan mensyariatkan ibadat puasa kepada kita. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kepada umat sebelum daripada kita adalah hikmahnya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada asalnya apa hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah kena menerima bulat-bulat, sama ada kita mengetahui hikmah dia ataupun tidak, kerana ia adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meletakkan hukum kepada kita. Baik, cuma oleh kerana ada beberapa dalil daripada syarak menyatakan tentang hikmah pensyariatan puasa, maka boleh kita kata antara hikmah Allah Ta'ala mensyariatkan puasa kepada kita adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kita faham la'allakum tattaqun, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut uiddat lil muttaqin, disiapkan, syurga ini telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Maka kita dapat buat kesimpulan Allah Ta'ala mensyariatkan ibadat puasa kepada kita adalah sebagai anugerah untuk kita supaya kita mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui takwa yang kita dapat daripada amalan ibadat puasa itu sendiri. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, dah jelas ha? Soalan yang kedua, dah ingat dah. Okey. Na'udzubillahi min dzalik, berkenaan dengan masalah murtad. Orang tu sebelum daripada dia sebelum puasa ke masuk puasa dah, dalam bulan Ramadan, na'udzubillahi min dzalik, dia murtad. Di zaman kita ni, perkara murtad ni Allahu Rabbi, perkara hak yang perlu diambil berat lah. Perkara murtad ni ataupun kalau dalam hak yang lebih tepat kita kata riddah, benda perbuatan murtad. Dia murtad ni merujuk kepada orang hak yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi riddah terkeluar daripada agama Islam ni di zaman kita perlu diambil berat. Maksudnya kerana ada sebahagian daripada budak-budak muda di zaman kita lah ni, orang Melayu, orang Islam murtad dengan percakapannya, dengan perbuatannya, dan hak yang lebih teruk lagi siap buat grup lelaki, grup dia orang Melayu murtad. Sekarang ni di zaman kita memang cukup teruk sebahagian ataupun segelintir orang-orang muda. Maksudnya kita kena ambil berat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita, anak-anak cucu kita daripada perkara tersebut. Baik. Jadi orang yang sedang berpuasa tiba-tiba jatuh dalam murtad, mungkin kerana perkataan dia, mungkin kerana pegangan dia, mungkin kerana perbuatan dia, maka puasa dia batal. Puasa dia batal kerana antara syarat sah puasa adalah Islam. Antara syarat sah puasa adalah Islam. Baik, apabila dia bertaubat balik, Allah Ta'ala buka balik pintu hati dia untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah daripada Ramadan, wajib dia kena qada balik bilangan hari yang dia murtad tersebut. Okay, wallahu a'lam. Yang kedua, yang ketiga saat ni dah ingat dah. Baik. Orang fasik berpuasa. Sebelum daripada kita nak jawab hukum, kita nak tahu dulu apakah yang dimaksud dengan fasik. Dia fasik lain daripada fasid bahasa Arab. Fasik, orang yang fasik. Siapa yang dimaksud dengan orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar ataupun orang yang mengekalkan dosa kecil. Orang yang mengekali dosa kecil adalah orang yang fasik.
Sebagai contoh, dosa kecil, dia tutup aurat. Dia tutup aurat bagi lelaki dosa kecil. Dia tutup aurat bagi perempuan termasuk dalam dosa besar. Jadi paling lutut dogo semua. Umur 56 dah. Tak boleh nak tutup pada lutut lagi. Tak tahulah pasal lagu mana jiwa muda semacam. Baik. Jadi duk mengekali dosa kecil, maka dia adalah orang yang fasik. Satu. Yang keduanya, mengerjakan dosa besar. Dosa besar banyaklah. Termasuklah minum arak, isak dadah, benda main nombor ekor, tikar nombor ekor, Allah, setengah-setengah orang dua dulu. Memang cukup teruk lah. Ada seorang tu di kaki surga, ada di kaki masjid. Aku jumpa dia dalam 3 minggu lepas. Kenal lama dah. Kenal sejak kecil lagi, tapi lama dah duk jumpa. Lepas tu dia ajak makan, dia ajak minum air. Umur lebih kurang nak kat 60 dah. Dia pun cerita, alhamdulillah, dia kata ni boleh mari surga masjid. Hamba ingat zaman sebelum daripada Isah ni, kuat sungguh nombor ekor kata. Duk kira-kira habis kat setengah juta ke nombor ekor saja kata dia. Orang Terengganu. Orang Terengganu. Dia cerita gitu gambar. Cuma budak rakang lah. Tak boleh kita nak siapa, cuma pengajaran kepada kita. Okey, itu termasuk dalam dosa besar. Berjudi dan seumpamanya, itu termasuk dalam dosa besar. Itu adalah orang fasik. Jadi ibadat orang fasik, adakah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, jawapannya, penerimaan amalan seseorang hamba itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amalan yang dilakukan oleh orang fasik diterima, ada tidak diterima. Sebagai contoh, diterima. Kita jangan kata setiap orang fasik amalan dia tidak diterima, itu salah. Itu tidak dibolehkan. Tak betul. Nabi SAW menceritakan ada seorang pelacur, Baghiyun min Baghaya Bani Israel. Pelacur. Dah pelacur ni fasik ke tak? Tak tahu berapa ratus kali pelacur fasik, tak tahu. Pelacur. Amalan dia, benda amalan dia, dia ambil air daripada benda telaga, bagi minum kepada anjing. Amalan kecil je. Allah Ta'ala terima ke tak? Allah Ta'ala terima. Sebab itulah kita kata soal penerimaan amalan ni bukan urusan kita. Ia adalah urusan mutlak Allah Ta'ala. Orang yang fasik, dia lebih berhajat melakukan amalan kebaikan agar Allah Ta'ala mengubahkan diri dia. Jangan pula kita kata mu orang fasik, amalanmu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tak betul lah, betul. Ada kala tidak diterima, ada kala diterima, ada kala tidak diterima. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebut, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Rasulullah menyebut seorang lelaki, yutilu safar, dia bermusafir jauh. Orang musafir, orang mustajab doa. Lepas tu asy'atha aghbar, rambut dia kusut kali, muka dia berdebu. Orang yang rupa parah dia dalam keadaan kesusahan. Orang yang dalam keadaan kesusahan, Allah Ta'ala terima doa dia. Yamuddu yadayhi ila sama', tak ada dua tangan ke langit. Orang yang berdoa tak ada dua tangan, Allah Ta'ala malu untuk mengembalikan dua tangan dia dalam keadaan kosong. Disebut oleh Rasulullah 3. Lepas tu dia kata ya Rab, ya Rab. Dia mengulangi itu ilhah, sentiasa meminta. Orang yang sentiasa meminta akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi dia ni cukup dah 4, kalau kira 4 perkara dah yang sepatutnya satu pun Allah Ta'ala terima dah doa dia. Tetapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanan dia adalah haram, wa masyrabuhu haram, minuman dia daripada perkara yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian dia daripada perkara yang haram, wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dengan perkara yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Ta'ala memperkenankan doa dia? Maksudnya tidak diperkenankan kerana dia melakukan perkara yang fasik. Jadi pendek kata, ada perkara yang fasik menyebabkan Allah Ta'ala tidak menerima amalan dia. Ada perkara yang fasik, dia tidak menghalang untuk Allah Ta'ala menerima amalan dia. Kesimpulannya, penerimaan amalan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menerima amalan daripada hamba-Nya, menerima sebahagian ataupun amalan sebahagian daripada hamba-Nya, dan Allah Ta'ala menolak amalan sebahagian daripada hamba-Nya. Apa yang menjadi kewajipan kepada kita, bagaimana keadaan kita, pendosa ataupun tidak kita, adalah melakukan amalan. Setelah daripada kita melakukan amalan, kita mengaku amalan kita penuh dengan kekurangan, tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan dengan limpah kurniaan Allah dan rahmat Allah agar Allah Ta'ala menerima amalan kita itu. Wallahu a'lam. Baik,
Saya rasa saya kira sini yang ada soalan ni. Cuma sebelum tu apa tadi baca soalan yang ada Muslimah WhatsApp apa. Baik, tentang dalam soalan ni antara benda yang perlu ambil cara lah, khusus bagi perempuan ataupun yang sudah beristeri, suami pun ambil cara. Dia masalah misalnya kalau ibu-ibu atau hospital dalam awak ni yang tunggu waktu bersalin ni, kadang-kadang keluar darah sikit, rendah sikit. Adakah perkara tersebut menggugurkan kewajipan dia untuk terus sembahyang tak ikut puasa? Dan yang kedua, masalah cek jalan. Adakah cek jalan tu sudah dikira membatalkan puasa atau tidak? Baik. Kedua perkara soalan yang diajukan kepada hamba. Yang pertamanya adalah perempuan yang nak bersalin keluar dah tanda-tanda. Adakah ketika keluar tanda-tanda itu masih lagi wajib dia solat ataupun gugur dah kewajipan solat ke atasnya? Sama juga dengan masalah puasa. Adakah masih lagi wajib dia berpuasa ataupun gugur dah kewajipan puasa ke atasnya? Baik. Sebelum daripada kita jawab ataupun untuk kita faham jawapan ni, kita kena bincang dulu suatu permasalahan yang lain, iaitu tanda yang keluar sebelum daripada kelahiran, adakah dia ataupun tanda tersebut dinamakan darah haid ataupun darah nifas ataupun bukan haid dan bukan nifas? Okey, secara ringkas dia menjawab mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Darah ataupun tanda yang keluar daripada perempuan sebelum daripada bersalin, ia bukanlah nifas, dia bukanlah haid. Mereka kalau cukup sehari semalam, itu masalah lain. Bukan haid, bukan nifas. Jadi apabila bukan haid, bukan nifas, maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan solat dan puasa bagi perempuan tersebut. Jadi perempuan yang telah keluar tanda, masih lagi wajib dia kena solat, dan dia kena solat sekadar mampu. Sekadar mampu. Kalau mampu, kan dia mampu lagu mana? Takut orang puan kata, orang lelaki sedap orang lelaki tak sakit beranak. Sakit sunat pun gelepar dekat anak dah. Beranak dah rasa sakit. Suruh orang semayang. Tak, bukan kita suruh semayang untuk memperbankan perempuan, tapi kita menyatakan hukum. Dan orang lelaki kalau sakit lagu mana pun, selama mana ada akal, tetap kena sembahyang. Dan sembahyang itu sekadar yang dia mampu. Sama juga orang puan, kadar dia mampu. Tak mampu berdiri duduk, tak mampu nak rokok, buat isyarat je. Yang penting dia kena sembahyang. Baik. Manakala ketika sedang berpuasa ataupun ketika sedang berpuasa Ramadan, tiba-tiba datang tanda, adakah wajib dia kena meneruskan ibadat puasa ataupun boleh dia berbuka? Jawapan dia kena tengok. Kalau sekiranya dia tidak mempunyai tenaga, memang tubik tanda dah. Tubik tanda. Kalau sekiranya dia terus berpuasa, maka tak ada tenaga untuk terang kat gigi. Untuk tu terang kat gigi, sudah terang tak ada tenaga. Kawang ni HB rendah dah. Faham tak HB? Orang tak ada bini, tak tahu HB benda. Orang tak ada bini tak tahu. Orang ada bini tahu lah. Tak faham tak HB? Sudahlah. Tahu tak HB? Kita tanya orang tak ada bini belaka. Dan kita doa supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka isteri-isteri yang solehah, yang membantu mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu tak HB? Sudah. Baik. Dia orang puan kan, kalau HB rendah kan bermasalah kan. Jadi tenaga pun tak ada. Jadi kalau nak menerang pun duk orok. Sudahlah. Kita nak bayar awal ni. Kita tanya tak ada doktor lagi. Baik. Jadi dia perlu kepada tenaga, maka boleh dia berbuka kerana ada keperluan untuk dia berbuka. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, dia tak ada masalah, memang dia gagah. Kalau puasa pun tak ada masalah, memang tenaga. Gagah berarti lelaki dia gagah, tenaga dia. Tak ada masalah. Beranak pak pun tak ada masalah, tenaga dia. Okey, ketika tu dia mesti kena meneruskan ibadat puasa kerana tidak ada yang menggugur kewajipan dia berpuasa. Cuma apabila dia bersalin, batallah puasa dia. Seni sebelum daripada bersalin. Sebab kita tak tahu bila bersalin. Mungkin 5 minit lagi, mungkin setengah jam lagi, mungkin 24 jam lagi, mungkin 12 jam lagi, kita tidak tahu. Baik, jadi kita kena tengok dululah. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, masalah cek jalan. Cek jalan adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, cek jalan ia termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa kerana telah masuk sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka.
Jadi nak cek jalan dibolehkan kerana diperlukan. Cuma mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, nanti setelah daripada Ramadan qada balik puasa tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Kita buka soalan kepada Fadli sekali. Bagaimana ada? Okay. Soalan macam ni. Jadi sekarang ni dia batal dah puasa sebab dia guna inhaler. Dah batal dah puasa, nanok nasi ah. Goreng ayam ah. Okey, baik. Kita di sana ada istilah yang dikenali sebagai imsak. Apa makna imsak? Menahan diri. Waktu itu adalah waktu puasa. Waktu itu adalah waktu puasa. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, penggunaan inhaler ia membatalkan puasa. Boleh guna, tapi ia membatalkan puasa. Setelah daripada seorang itu dia guna inhaler, lepas tu batal puasa dia. Boleh tak dia makan nasi? Jawapannya tidak dibolehkan. Sebab benda tidak dibolehkan kerana diwajibkan kepada dia imsak. Apa benda imsak? Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa kerana menghormati waktu puasa. Sebab waktu itu adalah waktu puasa. Sama juga orang yang tertinggal niat pada malam hari. Esok bangun subuh, Allah dah ingat tarang niat. Dah balik kerja tu letih, buka-buka puasa sembahyang garik, dah nak buka, dah celek mata. Dah celek, tidur terus. Tidur bangun-bangun orang subuh. Ingat orang Isyak. Orang subuh dah. Mana niat, nak niat mana? Dah niat dah. Habis dah waktu. Allah dah niat sekarang. Okey. Sah tak puasa dia? Tak sah kerana dia telah meninggal rukun puasa. Dah kalau gitu boleh menanuk nasi ah. Tak boleh. Awak wajib kena benda? Kena imsak. Dia berbeza dengan perempuan yang haid apabila suci pada siang hari Ramadan. Orang bermusafir yang memilih untuk berbuka ketika bermusafir, tiba-tiba sampai kampung tengah hari, siang hari, orang ni tidak wajib diimsak. Orang ni hanya sunat saja imsak. Orang puang. Pada hari tu penghujung dah haid dia. Jadi masa subuh tu masih lagi ada haid. Pukul 8 ada haid. Okey, dia tak puasa lah. Dia tak puasa lah. Masa tu duk goreng ayam dah, apa dah. Dah tak puasa Pukul 10 darah habis dah. Okey, apabila darah habis, boleh tak dia nak puasa? Tak boleh dah. Sebab pada awal siang hari dia datang haid. Dan wajib tak diimsak? Tak wajib diimsak. Hanya sunat saja dia imsak. Dia ada kala wajib imsak, ada kala sunat imsak. Wallahu a'lam. Ada lagi. Okey, kafarah jima' 2 hari. Sedap. Orang ada nikah. Soalan. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Jadi dia pada bulan Ramadan diwajibkan kepada dia berpuasa. Tiba-tiba dia membatalkan puasa tersebut dengan bersetubuh. Diwajibkan kepada dia berpuasa. Dia membatalkan puasa dengan bersetubuh. Okey, boleh faham kan? Yang disengajakan, bukan terlupa dia sedang berpuasa. Okey, 3 ni. Maka wajib dia kena bayar kafarah. Sebab kita kabur 3 ni kerana kalulah puasa tidak diwajibkan kepada dia, dah wajib kafarah. Orang bermusafir, dia bermusafir, dia memilih untuk berpuasa. Bini dia pun memilih untuk berpuasa. Lepas tu masuk hotel, nak rehat letih bawa kereta lama. Tengok bini jadi nampak lain. Okey, boleh dia berbuka? Boleh. Sebab tidak wajib dia berpuasa. Okey, boleh faham tak? Dia berbuka dengan jima' terus. Adakah wajib dibayar kafarah? Tidak wajib. Sebab apa dia? Sebab puasa tidak diwajibkan kepada dia. Okey, orang yang diwajibkan puasa Ramadan ke atasnya. Lepas tu, lalu dia membatalkan puasa dengan bersetubuh. Kalau dia membatalkan puasa dengan benda lain, tidak wajib kafarah yang besar mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebelum bersetubuh dia minum air dulu. Tapi jangan pula kata, kalau nak setubuh minum air dulu, jangan. Kadang-kadang orang kita tak faham. Kita nak cerita gugur kafarah ataupun tidak. Dia suruh pula. Itu salah. Dia cakap, beringat weh. Baru orang baru nikah tu. Lama kan benda berlaku setubuh dengan bini kan. Lepas tu geng-geng hak lain pula, minum air dulu lah. Tak boleh gitu. Suruh minum air dulu tu suruh benda, suruh perkara mungkar. Dosa besar tu. Mu suruh tu dosa besar. Kita bukan cerita bab dosa ke tak dosa. Kita cerita bab dia, bab wajib bayar kafarah ataupun tidak. Dosa tetap dosa. Baik.
Jadi minum air ke sebelum ke, makan dulu sebelum ke, tetap dosa. Dosa besar, bukan dosa kecil. Suruh kepada dosa besar, juga dosa besar. Jangan awak main gurau gitu. Ada orang gitu main gurau gitu, minum air dulu lah. Mana pula main gurau gitu. Suruh minum air itu suruh melakukan perkara mungkar tau. Tu kena faham molek tau. Baik. Dan hak yang ada, hak yang riuh tu sampai ke tersebar pula viral kan satu ketika itu kan. Itu sebenarnya bermasalah begitu. Tapi biarlah, manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Tapi benda hak yang silap, yang nyata kesilapan menjadi kewajipan kepada orang hak yang mempunyai pengetahuan kena tegur. Tak boleh. Tidak boleh dibiarkan maksiat jelas. Tidak dibolehkan maksiat nyata, zahir. Mesti kena tegur. Tak boleh gitu. Suruh minum air dulu, suruh makan dulu lah. Lepas tu tidak dibolehkan. Hukum dia adalah haram. Okey. Yang kedua, dia membatalkan puasa dengan jima' dalam keadaan dia sedar. Dia sedang berpuasa. Maka ketika itu wajib dia kena bayar kafarah. Kafarah yang besar. Yang pertamanya kena memerdekakan seorang hamba. Tidak mampu untuk memerdekakan seorang hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Okey, soalannya 2 kali berlaku. Hari pertama sekali, hari kedua sekali. Hari ketiga baru isah. Pertama, kedua dah isah hari. Baik, jadi soalannya mereka hamba tak ada dah lah ni. Jadi kena puasa lah. Dah puasa 2 bulan ke ataupun 4 bulan? Jawapannya kena puasa 4 bulan. Cuma 4 bulan saat itu 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Okey, dia faham tak? Bukan 4 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Seterusnya soalan yang pertama tentang masalah fidyah. Yang pertama masalah fidyah yang pertama, soalan pertama fidyah orang yang dia sakit dia ada harapan sembuh, cuma sebelum sembuhnya penyakit dia meninggal dunia, adakah wajib fidyah ke atas dia? Yang kedua, jika orang yang meninggal, jika orang yang ada tempoh untuk puasa tapi tak sempat puasa, tentu kena bayar fidyah. Cuma ahli keluarga tu Sekali lagi dak dengar molek. Cari Ustaz pada apa dah. Tak dengar molek. Okey, yang sakit. Okey, orang sakit. Cuma ada harapan sembuh. Okey, ada harapan sembuh. Cuma tak ada waktu untuk dikotak puasa. Tiba-tiba meninggal dunia. Adakah wajib fidyah? Satu lagi, fidyah untuk ahli keluarga bayar. Bagi dia yang sudah meninggal dunia, yang kata wajib, yang dikatakan wajibkan fidyah tersebut, fidyah tu ada tempoh, kena bayar segera ataupun tidak. Lepas tu kalau nak pilih untuk pakat puasa, adakah boleh puasa, wajib puasa segera atau tidak? Yang ketiga, fidyah melebihi kadar Yang wajib. Contoh, boleh dua mutu untuk seorang, 3 mutu untuk seorang fakir miskin. Adakah dibolehkan? Baik. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Syed Hafizahullah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan soalan yang pertama, seorang yang sakit pada bulan Ramadan, yang mana sakit tersebut dia tidak boleh berpuasa. Dia sakit sampai ke dia tidak boleh berpuasa. Lepas daripada Ramadan, sakit dia berterusan sehingga dia meninggal dunia. Maksudnya tidak ada waktu untuk dia qada balik selepas daripada Ramadan sehingga dia meninggal dunia. Soalannya, adakah wajib dia kena bayar fidyah ataupun tidak? Baik. Kita dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang yang sakit, orang yang bermusafir, apabila dia berbuka diwajibkan kepada dia qada. Okey. Kewajipan orang yang sakit apabila dia tidak berpuasa, kewajipan dia adalah qada balik lepas daripada Ramadan. Okey, kewajipan dia kena qada balik. Tiba-tiba lepas daripada Ramadan, dia tidak mempunyai waktu untuk qada. Kerana sakit dia masih lagi ada sehingga dia meninggal dunia, maka kata ulama, golongan ini tidak diwajibkan bayar fidyah untuk dia. Sebab pada asalnya diwajibkan kepada dia, diwajibkan kepada dia qada. Okey, boleh faham? Tiba-tiba dia mati sebelum sempat tempoh hari untuk qada, maka gugur qada daripada dia, dan begitu juga gugur fidyah daripada dia. Berbeza dengan golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah orang yang sakit pada bulan Ramadan, dia tidak boleh berpuasa, dan sakit dia ni tidak diharapkan sembuh.
Orang yang ada sakit, tidak diharapkan sembuh, dia tidak mampu untuk berpuasa, dan sakit dia tidak diharapkan sembuh, maka dia ni sama dengan orang tua, iaitu tidak diwajibkan kepada dia qada, bahkan wajib kepada dia bayar fidyah. Okey, dua perkara yang berbeza. Hak kategori pertama, dia sakit, tapi sakit dia pada adatnya sembuh. Pada adatnya boleh sembuh, ramai lagi orang boleh sembuh. Cuma dia ni sakit dia erat lepas daripada Ramadan sampai ke mati. Tapi tengok kepada penyakit dia, diharapkan sembuh. Maka kewajipan dia adalah qada, bukan bayar fidyah. Qada, Allah Ta'ala sebut iddatun min ayyamin ukhra, bilangan hari yang lain. Ternyata dia tidak sempat waktu untuk dia qada, dia mati. Maka ketika itu tidak wajib qada untuk dia dan tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar fidyah. Golongan hak yang kedua, dia sakit yang tidak diharapkan sembuh. Maka golongan ini tidak diwajibkan qada, apa yang diwajibkan kepada dia adalah bayar fidyah. Kalau dia mati, mesti kena bayar fidyah untuk dia. Okey, dua perkara yang berbeza. Okey, untuk jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, hamba lupa dah. Orang yang nak bayar fidyah untuk arwah ayah dia. Cuma kan berpilih sama ada bayar fidyah atau puasa. Adakah dia ada kadar Okey. yang wajib? Segera. Sekarang ni ketika si mati berhutang puasa. Si mati berhutang puasa, maka boleh. Contoh kena si mati berhutang puasa, katakanlah si mati saat ni tu masa bulan Ramadan dia sakit seminggu. Lepas tu dia tak puasa. Lepas daripada Ramadan segar sekejap. Dia ada orang lagu tu sakit berat, segar kejap sakit pula mati. Masa segar sekejap dia tak puasa. Padahal dia ada dah waktu untuk puasa. Segar 2 minggu. Dia tak puasa seminggu, segar 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu saat itu dia boleh qada. Maksudnya lepas daripada Ramadan dia telah ada kesempatan untuk qada. Tapi dia tak qada. Lepas daripada minggu sakit mula dah. Bahang parok ngak tapel lagi air dah. Kebetulan sakit parok ngak bulan puasa. Raya ni memang timbang sungguh qada belaka. Mari mula nyakit, lepas tu mati dulu. Contoh kita katakan. Maka si mati saat itu berhutang puasa. Apabila dia berhutang puasa, mengikut mazhab Imam Syafi'i, ahli waris dia diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah tolong qada puasa si mati. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyyu." Sesiapa yang mati sedangkan ada kewajipan ke atasnya puasa, maka wali dia, keluarga dia berpuasa untuk dia. Yang keduanya adalah bayar fidyah. Okey, boleh dia nak tolong berpuasa ataupun dia tolong bayar fidyah. Baik, memang nak mudah bayar fidyah dah. Puasa payah sikit. Tapi pahala besar lagi. Boleh pilih. Soalannya, kalau dia memilih untuk berpuasa, adakah wajib disegerakan berpuasa tersebut? Wajib disegerakan qada puasa? Jawapannya tidak wajib segera qada puasa. Jawapannya tidak wajib segera qada puasa, kerana puasa yang ditinggalkan saat itu adalah kerana ada keuzuran. Baik, tidak wajib disegerakan. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya masalah bayar fidyah. Bayar fidyah adakah wajib disegerakan? Okey, sekarang ni bayar fidyah adalah hutang kepada Allah, melibatkan harta. Hutang kepada Allah melibatkan harta. Jadi apabila melibatkan harta, kalau si mati meninggal harta dia, maka perlu dibayar segera hutang si mati. Kena segerakan pembayaran fidyah si mati. Kalau ada harta, kalau tak ada harta tu masalah lain. Segerakan pembayaran hutang si mati kerana si mati meninggalkan harta. Jadi bab masalah qada dia tidak wajib segera, tapi bab masalah fidyah mesti kena segerakan. Melainkan kalau penangguhan saat itu kerana ada keuzuran, tak nak tubik lagi duit, dia kena segeralah bayar hutang. Macam sebagaimana hutang manusia kena segerakan, sama juga hutang Allah Subhanahu Taala kena segerakan. Wallahu a'lam. Video lebih. Okey, apakah hukum bayar fidyah lebih? Hukum dia adalah dibolehkan, bahkan sebahagian daripada ulama menyebut tu hak yang lebih afdal. Wa antasaddaqu khairul lakum. Mung bersedekah ataupun membayar fidyah benda lebih, itu adalah lebih baik bagi kamu. Jadi kalau sekiranya kewajipan hanyalah satu cupok, tiba-tiba you bagi 2 cupok, maka tidak menjadi masalah. Bahkan itu adalah lebih comel, kerana sedekah untuk si mati sepakat ulama mengatakan ia bermanfaat untuk si mati. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan Ustaz? Beliau belakang ada Ustaz. Okey. Cuma bab fidyah selagi kita kena sebut juga bab fidyah saat ni. Bagi orang yang nak bayar lebih saat ni tu,
dia kena faham hak yang lebih daripada hak yang diwajibkan hanyalah sunat. Hak yang lebih daripada apa yang diwajibkan adalah sunat. Jangan dia beriktikad hak yang lebih semua itu adalah wajib. Jadi akan tukar pula hukum kan. Tu kena jelaslah situ. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sebab ada muslimat ada soalan. Jadi soalan ni macam sikit lah. Sila. Ini masalah perempuan yang penuh cocok perancang kehamilan. Lepas cocok tu darah tu bersambung. Di darah pula jadi yang sama lah. Okey, kuat pakai rupi gitu. Jadi dia terbiasa yang mana haid, yang mana istihadah. Sampailah was-was nak puasa nak sembahyang. Baik. Berkenaan dengan darah perempuan, dia perbincangan ni panjang. Cuma secara ringkasnya, kaedah penetapan darah perempuan untuk kita hukum haid ataupun sebaliknya sebenarnya telah ditulis oleh para alim ulama dalam kitab mereka. Jadi kalau kita rujuk kaedah yang ditetapkan oleh ulama, kita dapat menentukan hak yang mana haid dan mana hak yang bukan haid. Okey, sebagai contoh, bagi perempuan yang mengambil perancang tapi masih lagi keluar darah. Baik, maka darah yang keluar saat itu pada zahirnya dihukumkan sebagai darah haid. Pada zahirnya, tiba-tiba darah tersebut keluar melepasi 15 hari 15 malam lebih daripada sebanyak-banyak haid, maka kaedah asalnya kena tengok kepada sifat darah. Kalau ada perbezaan pada sifat darah, ada sifat darah kuat, ada sifat darah lemah, maka hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah itu adalah istihadah. Kalau sekiranya tidak ada perbezaan, start daripada pertama sampai hari ke-16 sama saja, maka kembali kepada adat dia. Tempoh adat itu adalah haid, hak yang luar daripada tempoh adat dikirakan sebagai istihadah. Okey, itu kaedah yang disebut oleh ulama fiqh. Baik. Jadi secara ringkasnya begitu jawapannya. Cuma kalau sekiranya berlaku, tanya Ustaz Said sendiri. Ustaz Said insya-Allah dia pandai juga bab haid ini. Jadi tanya dia je. Wallahu a'lam. Selagi Ustaz dengan muslimat kan, dia masalah contoh masalah lendir Said. Ada kau dua unsur ada tanda bersalin. Lepas tu cara semayang tu cara semayang orang mustahadah atau tidak pertama. Yang kedua dia kata dia kena gugur. Cuma doktor kata darah nifas tu dikira bukan 60 hari, tapi dikira pada tempoh 14 hari saja. Betul begitu. Okey, baik. Soalan yang pertama berkenaan dengan orang yang keluar dah tanda-tanda sebelum daripada bersalin, kita kata masih lagi wajib dia sembahyang. Okey, kaedah nak sembahyang lagu mana? Tadi kita khabar dia kena sembahyang sekadar mampu. Orang mampu bersihkan terlebih dahulu, buat seperti mana orang yang daimul hadas ataupun mustahadah dia buat. Kalau tidak mampu sembahyang dalam keadaan dia mampu saja. Fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Okey, itu selesai. Yang keduanya berkenaan dengan masalah keguguran. Jadi seorang perempuan dia mengalami keguguran. Selepas daripada keguguran keluar darah. Yang mana ada sebahagian pengamal perubatan mengatakan darah nifas setelah daripada keguguran 14 hari je. Tapi hak yang masalahnya dia mengalami lebih daripada 14 hari. Soalannya hak lebih daripada 14 hari saat itu adakah dikirakan nifas ataupun tidak? Kalau sekiranya doktor kata 14 hari je, 10 hari berhenti dah, maka jelas tak ada isu dah. Okey, boleh faham kan? Ni masalah 14 ke 15 masih lagi ada. Gitu kan? Kita kena buat soalan gitulah. Baik, soalan gitulah. Okey, jawapannya adalah hukum hakam dia perlu kembali kepada pandangan ulama fiqh. Hukum hakam. Perubatan boleh kita rujuk kepada pakar perubatan sebab sudut pandang dia berbeza. Orang yang tidak mendalami fiqh dia akan menerima jadi dah kalau doktor pakar kabur lagu tu kira pakar nifas lah, pakar haid lah. Kalau bukan tu kira bukan haid, bukan nifas dah. Sudut pandang ulama fiqh dia berbeza dengan sudut pandang perubatan. Okey, buat satu contoh saja. Ni buat satu contoh. Orang puang datang darah 2 hari. Tengok orang puang datang darah 2 hari. Okey, kita kata darah haid. Tiba-tiba berhenti 2 hari. Kita ada haid. Datang pula 2 hari. Berhenti pula 2 hari. Datang pula. Baik. Jadi ketika tak ada darah, memang daripada sudut perubatan dia akan kata mana? Suci dah, tak ada haid. Tak ada gitu. Tapi daripada sudut pandangan fiqh lain.
perempuan ini dicerai oleh suami dia. Buat contoh. Faham tak? Perempuan ni dicerai oleh suami dia. Perempuan yang masih lagi datang haid, apabila dicerai oleh suami dia, iddah dia berapa kali suci? 3 kali suci. Lepas daripada tu lelaki dia cerai, datang haid. Okey, sekali suci dah. Datang haid 2 hari, darah berhenti. Berhenti 3 hari. Lepas tu datang pula. Darah sehari, 2 hari, berhenti. Lepas tu datang pula darah. Siapa di kalangan ulama fiqh yang mengatakan habis dah iddah dia? Tak ada. Tapi daripada sudut kajian, akan mengatakan tempoh tidak keluar darah adalah tidak ada haid. Sebab tu kita kena faham sudut pandang berbeza. Okey. Mengikut ulama fiqh, ketika mana perempuan itu mengalami keguguran setelah daripada keluar janin, darah yang datang setelah daripada keguguran dikirakan sebagai darah nifas. Darah saat itu tidak berhenti sehingga hari ke-14, 15 masih lagi ada, masih lagi dikirakan nifas kerana sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Jelas? Tapi kalau darah tu jelas berhenti sebelum daripada hari yang ke-14, maka tak ada isu dah. Yang ada isunya apabila berlaku percanggahan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Ustaz di atas jawapan sebelum tadi. Jadi saya cukuplah untuk malam ni dah. Saya kira tak apa yang saya kagum. Cuma tadi mungkin ada soalan-soalan tu mungkin boleh sama saya malu aku. Untuk dapat jawapan yang ringkas kepada Tuan Ustaz, insya-Allah. Jadi cuma saya terima kasih kepada malam ni. Mudah-mudahan kehadiran Tuan Ustaz ni kalah kali terakhir dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Jadi terima kasih kepada hadirin sekalian yang hadir pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kedua itu yang kedua itu datang daripada saya sendiri. Jadi sama-sama kita tangguh majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Secara berhubung di sana ada tabung Ihya Ramadan. Tabung Ihya Ramadan untuk surau Ayat ini. Tadi yang ada ada rezeki lebih boleh masukkan dalam tabung tersebut untuk kelangsungan pada saat ilmu dia untuk pembangunan surau, insya-Allah. Dan juga insya-Allah juga sampai Isyak kita akan buat solat hajat. Solat hajat khusus untuk isu yang sedang berada sekarang, mungkin tuan guru kita sendiri pun yang sedang dicuba untuk merosotkan nama dia. Jadi sama-sama kita berdoakan agar alim ulama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kezaliman, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.